yafqahu qawli. Amma ba'du. This call is now being recorded. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama dalam program Halaqah Tafaqquh Fid Din guru-guru pendidikan Islam daerah Kuala Selangor, yang mungkin juga akan disertai juga oleh guru-guru pendidikan Islam daripada daerah-daerah yang lain yang akan juga bersama-sama kita pada petang ini. Yang berusaha Tuan Haji Muhammad Azwan bin Muhammad Nawawi, Pegawai Pendidikan Daerah Kuala Selangor. Yang berusaha Ustazah Zakiah binti Ismail, Penolong Pegawai Pendidikan Daerah Kuala Selangor. Ustaz Muhammad Razali bin Abdullah Sani, Penolong Pegawai Pendidikan Daerah Kuala Selangor, Unit Pendidikan Islam, Sektor Pembelajaran, Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Selangor. Pegawai-pegawai SPI, DPPD, tuan-tuan pengetua dan guru besar, barisan pentadbir sekolah, para pembentang Halaqah Fid Din pada petang ini, Ustaz Abdul Halim bin Sulaiman dari SMK Pengkalan Permatang, Ustaz Zulkifli bin Jamil daripada Samjeram, Ustazah Sabibah binti Sarmin daripada Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor, Ustaz Ghazali Omar daripada SMKA Kuala Selangor, para asatizah guru pendidikan Islam sekolah rendah dan sekolah menengah daerah Kuala Selangor, dan juga para guru-guru pada hari ini yang mengikuti program kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi memberkati majlis, kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab dan doa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna, fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma. Wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat-tayra wa kunna fa'ilin. Ya Rabba Sulaiman, wa ya Rabba Ibrahim, wa ya Rabba Musa wa Isa, wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min zulumatil jahli wan nisyan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwirna binuri ilmika wa ab'idna nisyan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allahumma layyin qulubana kama layyana li Dawud hadida. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbarallahu minkum. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dapat bersama-sama bertemu dalam program Halaqah Fid Din Hataf siri yang ketiga, di mana siri yang pertama telah diadakan pada bulan Ramadan, dan kemudian siri yang kedua diadakan pada bulan Syawal yang lepas, dan sekarang ini kita berada di bulan Zulhijjah, dapat juga kita masuk Zulkaidah, 16 Zulkaidah hari ini. Kita dapat melaksanakan hataf untuk kali yang ketiga, dan insya-Allah akan diteruskan lagi dengan siri-siri yang akan datang. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu pada
kali ini, dan tidak lama lagi kita ini akan menyambut Zulkaidah yang utamanya iaitu ibadah haji. Kepada para ustaz-ustazah yang telah mendapat jemputan menjadi tetamu Allah untuk menunaikan haji pada tahun ini, diucapkan tahniah dan syabas. Semoga rakan-rakan kita yang lain akan menurut juga pada tahun-tahun yang akan datang. Dan selain daripada ibadah haji juga, pada bulan Zulhijjah ini ada ibadah korban yang menjadi tuntutan sunat muakkad kepada kita untuk kita melaksanakannya, dan marilah kita sama-sama membuat persiapan untuk melaksanakannya kerana ia memerlukan persiapan, ya. Kalau kita mampu melakukannya sendiri, alhamdulillah, tetapi kalau kita tidak mampu, kita terpaksa beramai-ramai melakukannya secara berjamaah di masjid, ya. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi program Halaqah Fiddin ini adalah kolaborasi di antara 6 buah sekolah yang akan menjadi admin, yang akan menjadi moderator, dan 4 buah sekolah juga akan menjadi pembentang pada hari ini. InsyaAllah pada petang ini slot-slot akan dibagikan, ada tilawah Al-Quran, ada juga hadis 40, dan juga wacana ilmu dan juga isu-isu semasa yang akan dibicarakan oleh ustaz-ustaz yang telah saya sebutkan tadi. Jadi tanpa membuang masa, sambil kita bersedia untuk solat yang pertama, tilawah Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 211 hingga 215 yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Halim bin Sulaiman. Sedikit biodata beliau lah. Beliau dilahirkan di Terengganu dan mendapat pendidikan awal di SMK Tok Jiring, Kuala Terengganu, dan seterusnya beliau melanjutkan pelajaran di Universiti Al-Azhar dalam bidang syariah Islamiah. Sekarang beliau bertugas di SMK Pengkalan Permatang. Untuk itu diperuntukkan 15 minit kepada beliau untuk solat yang ini. Falyatafadhal ya Ustaz, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah. وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ
البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ayat surah Al-Baqarah 211 hingga 216 yang kita dengari seketika tadi menceritakan, yang pertamanya Allah menceritakan pada ayat ke-12, kehidupan di dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman, padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. Dan Allah telah memberi rezeki kepada orang yang dikehendakinya tanpa batasan. Pada ayat ke-13, ayat tadi menceritakan bahawa manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi khabar gembira dan pemberi peringatan. Dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan benar. Urusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, iaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata kerana dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Pada ayat seterusnya, ayat 214, Allah menegaskan, apakah kamu mengira bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum datang kepadamu cobaan, sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka itu ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Pada ayat ke-215, iaitu ayat terakhir kita bacakan pada hari ini, Yas'alunaka maza yunfiqun. Mereka bertanya kepada engkau, apakah yang akan dibelanjakan? Katakanlah, apa-apa yang kamu belanjakan dari jenis kebajikan ialah untuk dua orang ibu bapa, keluarga yang dekat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang mengembara berjalan. Dan apa yang kamu buat dari jenis kebajikan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ayat ini kita bacakan tadi merangkumi satu muka surat penuh. Namun begitu, kesempatan masa tidaklah mengizinkan untuk kita menghuraikan atau berbicara secara seluruh, maka kita memilih untuk mengambil sedikit pengajaran ataupun al-istifadah pada ayat 213 surah ini yang kita bacakan tadi. Pada ayat 213 tersebut Allah menceritakan, iaitulah penegasan Allah, kana nasu ummatan wahidah faba'asallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi biiznihi wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Pada ayat ini
Allah menceritakan dan menegaskan hakikatnya manusia itu disebutkan oleh para ulama tafsir, para mufassirin. Manusia di zaman awal bermula zaman Nabi Adam alaihissalam sehinggalah Nabi Nuh alaihissalam. Mereka itu bersatu padu di bawah kepimpinan Adam alaihissalam dan nabi-nabi seterusnya. Para mufassirin menceritakan antara Adam dengan Nuh itu memakan masa 1000 tahun dan ada 10 orang rasul sebenarnya, bukan sebagaimana kita bacakan Adam, Idris, Nuh. Seolah-olahnya di antara Adam dan Nuh itu cuma ada Idris sahaja. Namun diceritakan sebenarnya ada 10 orang rasul dalam tempoh 1000 tahun tersebut. Dan bermula perselisihan bila mana di zaman Nuh alaihissalam. Iaitulah Allah menyebutkan tentang punca perselisihan tersebut ialah baghyam bainahum. Inilah poin yang saya nak sebutkan di sini, iaitulah baghyam bainahum, kedengkian antara manusia. Kerana Al-Imam Mutawalli Sya'rawi menyebutkan baghyam di sini dengan huraiannya ialah keinginan mengambil apa yang bukan haknya. Keinginan seseorang untuk mengambil apa yang bukan menjadi hak dia. Datang rasa jahat atau nafsu yang liar dan buas di dalam tubuh badan manusia sehingga kan dia berusaha menimbulkan kekecohan sama ada di peringkat kekeluargaan ataupun sampai ke peringkat kenegaraan. Keinginan ketamakan untuk merampas dan mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya ataupun baghyam, dia menjadi faktor besar ikhtilaf bainan nas yang dinyatakan dalam ayat tadi. Jadi manusia di zaman Adam alaihissalam dengan manhaj syariah yang dibawakan bawah kepimpinan baginda, manusia bersatu secara sepenuhnya. Namun begitu sifat tamak kepada keduniaan dan kedengkian sesama manusia menjadikan mereka berpecah belah. Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan dalam ayat tadi, kana an-nasu ummatan wahidah, asalnya bersatu padu. Fa ba'asallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa munzirin. Allah utuskan nabi-nabi sebagai dengan perannya mubasyir dan munzir. Mubasyirin pemberi khabar gembira, pemberi motivasi. Munzirin pemberi amaran, pemberi khabar gembira tentang janji syurga dan khabar azab tentang neraka munzirin. Jadi inilah dia asas pendidikan Islam, mestilah menggabungkan dua faktor ini, iaitulah kita perlu sentiasa memberi mubasyir, menjadi mubasyir dan menjadi munzir. Sentiasa memberi pengajaran, memberi khabar, menyeronokkan murid-murid dan mad'u kita, dan dalam masa yang sama perlu diingat, jangan sampai tidak ada keseimbangan. Perlu kedua-duanya menjadi mubasyir dan munzir. Beri khabar gembira, beri motivasi dan beri peringatan. Mereka yang senantiasa mendapat khabar gembira sahaja, dia akan rajin beribadah. Namun pada suatu hari dia akan leka dan menjadikan dia tertipu dengan amalannya sendiri tanpa rasa takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara orang yang sentiasa mendapat khabar azab sahaja, dia akan bertukar menjadi seorang yang ketakutan dan tidak ada rasa bergantung pada Allah. Di sinilah yang kalimah al-khawf war raja itu boleh diletakkan di sini. Seorang hamba itu kena ada al-raja, mubasyir, memberi khabar gembira, maka ada rasa motivasi yang tinggi, harap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Detik yang sama menjadi dia dapat inzar, dia dapat peringatan, dia akan jadi ada al-khawf. Jadi tanpa rasa takut, manusia semata-mata berharap dengan keseronokan ibadahnya selepas dimotivasikan, maka dia menjadi celaka kerana dia tidak takut pada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia bergantung pada amalannya sendiri semata-mata. Jadi itulah dia asas dalam tarbiyah Islam, mesti ada keseimbangan di antara kedua-dua ini, iaitulah al-khawfu war raja, ar-raja wal khawf. Rasa harap pada Allah Subhanahu Wa Taala dan rasa takut kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala mestilah diseiringkan
dalam sistem pendidikan sehingga manusia itu merasa dia sentiasa harap pada Allah dan dalam masa detik yang sama dia takut pada ancaman neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala, untuk meringkaskan masa, maka saya bacakanlah sahaja apa yang dinyatakan dekat slide kita, iaitulah Rasul-Rasul itu diutuskan menjadi mubasyirin dan munzirin, peringatan dan pemberi khabar gembira dan pemberi ancaman, menceritakan nikmat syurga dan menceritakan tentang azab neraka. Dan yang terakhir, Allah Ta'ala memberi petunjuk pada orang yang beriman tentang hal yang mereka perselisihkan dengan kehendaknya. Mereka yang mendapat petunjuk itulah orang yang memang dia dalam bahasa Indonesia mereka pantas untuk mendapat hidayah. Dia bersesuaian untuk mendapat hidayah. Maka dia dapat hidayah. Di dalam hatinya sudah lama rindukan bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang macam ni dia akan dapat hidayah. Jadi perkataan apa tadi, may yasha, siapa yang Allah nak tu memberi maksud siapa yang dia memang bersedia dan mencari sebuah hidayah. Namun angkuh dan enggan menerima kebenaran walaupun dia kelihatan berilmu, manusia seumpama ini dia akan tersilap langkah kerana kemungkinan besarnya dia tidak termasuk dalam kategori may yasha tadi, kerana hakikatnya jauh di dalam hatinya ada sifat munafik, dia tidak menerima kebenaran, maka dia akan menjadi ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana iblis yang ditolak menjadi kafir kerana keangkuhannya dengan kata firman Allah Subhanahu Wa Taala, aba wastakbara wa kana minal kafirin, dia enggan dan dia takabur, dia sombong, maka jadilah dia termasuk dalam golongan yang kafir. Muslimin muslimat pada pendengar sekalian, semoga sedikit ayat yang kita dengar ini memberi manfaat yang banyak dan memberikan kita kekuatan sentiasa bergantung harap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ar-raja, pengharapan, keinginan untuk mendapat rahmat Allah yang tidak putus-putus, dan dalam masa yang sama ada rasa takut pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kedahsyatan azab nerakanya, dan sebelum sampai ke lubang neraka kita akan diuji di alam barzakh, di alam perkuburan, seterusnya di alam mahsyar. Sekian sahaja daripada saya, semoga memberikan sedikit manfaat kepada kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu a'lam bissawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Halim yang bersama-sama kita untuk program untuk slot tilawah Al-Quran surah Al-Baqarah, yang ingin saya streskan juga di sini, dalam kita memberi motivasi, kita kena beri motivasi juga kepada anak-anak kita, anak-anak murid kita, klien kita. Tetapi dalam pada yang sama juga kita kena beri peringatan kepada mereka kesimbangan ataupun kesepaduan di antara motivasi dan juga peringatan itulah yang akan menjadikan dalam diri pelajar-pelajar itu bergerak maju ke hadapan dalam landasan yang benar. Mereka tidak akan menyeliwing daripada landasan itu kerana apanya? Kerana adanya ingatan. Dan pelajar akan rasa terus untuk maju kerana mereka bermotivasi untuk mendapat rahmat dan barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Ustaz Abdul Halim di atas bimbingan tadi, menjadi satu motivasi juga kepada kita ini sebagai para guru. Dan seterusnya untuk yang slot yang kedua ini, itu daripada hadis 40 Imam Nawawi, yang insyaAllah akan dibentangkan oleh Ustaz Zulkifli. Sambil Ustaz bersedia, saya bacakan sedikit biodata beliau. Ustaz Zulkifli bin Jamil lahir di Sungai Nibung, Sekincan. Pendidikannya di SK Sungai Nibung. Pendidikan akhir beliau di Kuliah Usuluddin, Universiti Al-Azhar, dan telah berpengalaman mengajar telah selama 13 tahun, dan beliau sekarang bertugas di Samjeram. Jadi
Terus ni saya tengahkan kepada Ustaz untuk simakul hadis bab yang kedua. Diberi silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Mutawalli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Yang saya hormati Ustaz Abdul Halim Sulaiman, Ustazah Sabibah dan juga Rekanda Ustaz Ghazali, dan seterusnya kepada tuan-tuan guru dan juga puan-puan guru, dan seterusnya kepada rakan-rakan pendengar yang hadir pada petang ni. Jadi saya dipertanggungjawabkan untuk dalam bab sima'ul hadis. Hadis yang al-hadi wal arba'in, daripada hadis min ahadisil arba'in nawawiyah, hadis 40 Imam Nawawi ni. Jadi saya akan baca hadis ni, lepas tu saya hurailah apa yang ada dalam kitab ni yang berkaitan dengan hadis ni. Bukan maknalah kata saya ni alim, tapi saya nak berkongsi ya. Saya nak berkongsi dengan sahabat-sahabat semua insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Muhammadin Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Hadis, ada yang kata dah hadis ni hadis hasan sahih, tapi majoritinya menyebutnya hadis ni adalah hadis sahih. Jom kita tengok dia punya terjemahan maknanya. Boleh gerakkan slide-nya. Baik. Daripada Abi Muhammad Abdullah bin Umar dia tulis Umar, sepatutnya Amri tu, bin Al-As radhiyallahu anhuma. Katanya dia kena baca huma dalam hadis ni sebab Abdullah dengan Amr tu adalah anak dengan ayahnya adalah sahabat. Amr itu adalah sahabat, Abdullah tu pun sahabat. Bila dia sahabat dua-dua tu, kalau kata dalam kitab hadis ni dia kena baca radhiyallahu anhuma. Kalau seorang saja radhiyallahu anhu. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada beritahu, tidak beriman seseorang kamu sehingga adalah hawanya, yakni nafsu tu, dia terjemahnya sebagai nafsu, ataupun kita panggil sebagai kemahuan ataupun kecenderungan mengikut apa yang aku bawa dengan dia. Jadi sidang pendengar sekalian yang sahabat-sahabat semualah, berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, hadis dia pendek, hadis dia pendek tapi huraiannya panjang. Tapi dengan masa yang ada ni saya cubalah nak bawa ni, dan cuba jom kita tengok dia punya pengajaran ataupun istifadah yang kita boleh ambil ni. Yang pertamanya, berdasarkan kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu, kalau ikut pengajaran dia banyak. Saya cuba nak bawa 3 aja kalau sempat. Islam ni dia mewajibkan mencari dalil. Sebab kita punya kaedah kita, an yastadilla awalan summa yahkuma thaniyan. Dia punya kaedah dia lagu tu. Saya minta maaf dah Tuan Naqib, Ustaz Mutaghalis. Walaupun saya lahir dekat Sungai Nibong, saya ada slang utara ni. Boleh Ustaz Mutaghalis no? Jadi pertamanya,
Islam ni dia wajib kita cari dalil dulu. Bila sebut an yastadilla, kita mencari dalil, makna kata mencari dalil dulu. Satu-satu isu lah, tak kira lah apa pun. Kita sebelum kita nak melaksana hukum. Dengan makna kata yang lain, kalau kata kita nak cari hukum lah, tak kira lah dalam bab akidah ke, ataupun dalam bab urusan harian ke, khususnya kita ni sebagai guru ataupun sebagai warden ke, ataupun pentadbir ke sekolah ke apakah, yang melibatkan apa-apa dengan pelajar kita ke, ataupun kita sebagai ibu bapa ke, cari dalil dulu. Cari bukti dulu. Kalau dalam bab akidah, dalam bab syariat, dahulukan dalilnya tu dulu. Ada ke tak ada. Kemudian barulah kita nak menghukumkannya. Janganlah kita menghukumkan dulu, sebab menghukum ni kita nak meletakkan, kita nak buat tindakan ke apa, kita nak buat pelaksanaan. Lepas kita buat, baru kita cari dalil hukum. Jadi dia dah twist, dia dah salah dah dengan kaedah ahli sunnah wal jamaah. Maknanya meletakkan dalil nakli dulu, lepas tu baru akal. Jadi perkara yang kedua ni, hawa nafsu terbahagi kepada dua. Sebab dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu dia ada sebut tentang al-hawa tu. Hawa. Jadi secara ringkasnya hawa ni dia terbahagi, nafsu ni dia terbahagi kepada dua. Saya tak masuklah ke dalam tu yang nafsu amarahnya, nafsu lawamahnya, yang tu tak apalah, yang tu tuan-tuan sahabat-sahabat semua boleh membacanya. Jadi kita pecahkan kepada dua saja, iaitu mahmudah dengan mazmumah. Yang dikatakan bila kita sebut nafsu ni pada segi asalnya, bila sebut nafsu ni memang benda tersebut mazmum. Benda yang tidak baik. Nafsu ni kita sebut benda yang tidak baik lah. Tapi dalam berdasarkan kepada hadis Nabi ni, kita boleh pecahkan kepada dua, mahmudah dengan mazmumah. Macam mana yang dikatakan sebagai nafsu yang baik, nafsu yang elok, mahmud ni. Kalau kata benda tersebut mengikut apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapkan. Yang tu yang dikatakan mengikut kepada syariat ni. Manusia ni dia tak boleh nak dipisahkan daripada nafsu. Untuk makluman sahabat-sahabat lah. Manusia ni dia tak boleh nak pisahkan daripada nafsu. Sebab apa? Sebab kejadian fitrah asal manusia ni dia ada nafsu. Sebab Allah Ta'ala ni dia jadikan kita ni ada dua sifat. Pertamanya ada sifat nak sebut susah ni. Kemalaikatan. Senang. Kemalaikatan, dan yang keduanya dia ada sifat apa dia panggil ruhul hayawaniyah, ataupun dia panggil sifat kebinatangan, kehayawanan. Okay, baik. Kalaulah kita nak kesampingkan sifat kemalaikatan, kita hanya tinggal nafsu, maka nafsu tersebut kita akan buat apa saja tanpa ada memikirkan tentang halal, haram, boleh ke tak boleh. Tak ada apa. Pakai redah saja semua. Tak kisahlah apa pun benda pun, majlis apa pun, keramaian apa pun, benda tu halal ke haram, arak ke judi ke, semua kita bedai. Yang tu. Okey, baik. Yang tu yang hak meninggalkan tentang nafsu tadi tu. Nafsu kemalaikatan. Okey, baik. Kalau kita nak buang nafsu tu, nak ambil malaikat saja, sifat kemalaikatan tersebut, nak jadi baik, nak jadi soleh. Kita nak baik tu lah. Maka dia ni dah melanggar fitrah tersebut. Maka dia akan datangnya konsep ruhbaniyah. Dan dalam syariat Islam, Nabi Muhammad SAW pun pesan, dalam Islam tidak ada ruhbaniyah. Maknanya nak jadi baik apa belakang, nak tinggal dunia semua. Maka kita akan melawan kepada fitrah. Alhamdulillah, sini dekat Jeram ni, sini ni hujan lebat ni. Okay, baik. Turun rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian yang ketiganya, mazmumah. Okay, saya dah terangkan sekali ni. Dan yang ketiganya, melaksanakan apa yang dibawa oleh syariat adalah kewajipan seorang Muslim. Jadi pasal apa saya sentuhkan yang ni? Sebab dalam hadis tu dia ada sebut, lima ji'tu bihi, dengan apa yang aku bawa mari. Jadi apa yang Nabi bawa mari ni,
kita kena buat sedaya upaya yang boleh kita buat. Bukan bermakna kita tak boleh nak buat, kita tinggal. Tak. Kita tak boleh nak buat, kita ajak orang yang boleh buat. Kita tunjukkan jalan. Bermakna kita dah termasuk di dalam orang yang melaksanakan. Allah Ta'ala dia tak akan tanya, kenapa tidak berjaya. Contoh dia macam anak-anak murid kita dah didik dia, kita dah asuh dia. Kenapa dia tak jadi seorang pelajar yang hak soleh, pelajar cemerlang? Allah Ta'ala dia tak tanya yang tu. Allah Ta'ala dia nak tanya kepada kita, pasal apa kamu tak buat? Yang tu. Itu. Okey, baik. Jadi sidang pendengar, untuk yang akhirnya, saya ada terbaca dalam petikan syair Imam Busiri. Kejapnya saya nak send dalam WhatsApp dia punya in-call message tu. Sahabat-sahabat boleh tengok, boleh tak? Boleh dah. Okey, sahabat-sahabat boleh tengok dah, ada yang saya teks dalam tu. Dia punya perenggan syair Imam Busiri. Kalau kata burda ke apa tu, adalah orang duduk baca tu kan. Kalau kata dekat Masjid Busiri tu, dekat makan dia tu, dia ada tulis sekeliling dia tu, dekat Iskandaria. Kalau kata Usair tu, dia tulis sekeliling tu, sepanjang dia punya qasidah dia tu. Jadi dia kata apa? Sahabat-sahabat boleh tengok tu yang saya send tu, yang saya post tu. Wan nafsu katifli in tuhmilhu shabba ala. Saya ulang lagi. Wan nafsu katifli in tuhmilhu shabba ala. Hubbir rada'i wa in taftimhu yanfatimi. Mana dia? Nafsu ni kalau kita tak kawal dia, Imam Busiri ni dia buat satu tasbih tu, perumpamaan. Nafsu ni macam budak baby, katifli, macam bayi. Bila kau biarkan, intuh milhum, bila kau biarkan, syabba ala hubbir rada'. Maknanya dia akan tetap suka menyusu. Kalau budak ni, dia menyusu takat 2 tahun saja. Kalau biar 5 tahun pun dia akan menyusu. Sampai 10 tahun pun dia akan menyusu juga. Tu perangai nafsu ni. Namun bila kau biar, kalau kata kamu ni, maka bayi itu akan berhenti sendiri. Kita tahan dia, tak bagi tu, dia akan berhenti. Kita tahan, kita biar, kita tak ikut dia, tak duduk dengar dia duduk merengek nak minta susu, dia akan berhenti sendiri. Jadi sebahagian orang menganggap, kalau kata kita duduk ikut dia kehendak dia, tak apalah, lepas ni habislah, tak ada apa dah. Sampai pencen nanti kita umur 60 nanti ni, kita kira masjid surah dah. Tak. Kalau waktu sekarang ni kita tak ubah ataupun kita tak buat sesuatunya, sampai umur lepas 60 ni pun kita akan terbawa-bawa lagi perangai kita ni. Sebab apa? Kita duk ikut hawa nafsu. Sebab berdasarkan kepada syair Imam Busiri ni. Jadi, rakan-rakan yang saya kasih sekalian, jadi Imam Busiri ni dia ibaratkan nafsu ni macam anak bayi lah. Jadi bila anak bayi ni kita tak asuh dia, kita tak tegah dia, kita tak marah dia, maka sampai besar pun dia akan hobi dia akan ikut je. Yang tu. Jadi itu sajalah untuk pada petang ni secara ringkasnya. Terima kasih banyak. InsyaAllah kita akan jumpa lagi insyaAllah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Zul yang memberi input tambahan kepada kita, yang menjadi kepada kita bagaimana kita untuk mentarbiah dan mendidik anak-anak murid kita. Kalau yang tadi mesti kita motivasikan, tetapi juga kita mesti memperingatkan, dan pada kali ini kita kena menundukkan hawa nafsunya itu supaya apa dia? Supaya selari dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, untuk yang seterusnya ialah
wacana ilmu yang akan disampaikan oleh Ustazah Syabibah binti Sarmin. Beliau lahir di Kapar, mendapat pendidikan di Sekolah Agama Menengah Tinggi Hishamuddin Kelang dan juga Kolej Kelang, Kisas Kelang dahulu, sekarang jadi Kisas Syah, dan ijazahnya di UKM Asus Syar'iyah. Sekarang dia bertugas di Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor. Jadi untuk tidak, alhamdulillah kita punya kedatangan dah hampir 198 hari ini. Jadi dengan tidak membanyakkan bicara, silakan Ustazah untuk dipersilakan Ustazah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Ustazah Zakiyah, Ustaz Razali, sahabat-sahabat pembentang dan para asatizah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tibalah pada slot yang ketiga, perbahasan ilmu bahagian sirah dengan tajuk sahabat besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, next. Ada 10 sahabat Nabi Muhammad yang mendapat khabar tentang dijaminnya mereka akan masuk syurga berdasarkan hadis riwayat At-Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Abdul Rahman bin Auf qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakrin fil jannah wa Umaru fil jannah wa Uthmanu fil jannah wa Aliyu fil jannah wa Talhah fil jannah wa Zubair fil jannah wa Abdul Rahman bin Auf fil jannah wa Sa'dun fil jannah wa Sa'idun fil jannah wa Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Ya, yang bermaksud Abu Bakar di syurga, Sayyidina Umar di syurga, Sayyidina Uthman di syurga, Ali di syurga, Talhah di syurga, Zubair di syurga, Abdul Rahman bin Auf di syurga, Sa'ad bin Abi Waqqas di syurga, Sa'id bin Zaid di syurga, Abu Ubaidah bin Jarrah di syurga. Jadi ada 10 sahabat yang dijamin akan masuk ke dalam syurga, dan pada hari ini saya akan membentangkan secara ringkas mengenai 2 sahabat yang besar, iaitu yang pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Okey, Sayyidina Abu Bakar ya merupakan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk syurga, dan nama sebenar beliau ialah Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amru bin Ka'ab, dan diberi gelaran As-Siddiq, dan beliau lahir 2,5 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad dan orang pertama yang masuk Islam. Okey, beliau pada awalnya digelar Abdul Ka'bah dan setelah masuk Islam menukar namanya kepada Abdullah. Okay, next. Okay, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling rapat sekali, dan jurai silsilahnya adalah termasuk dalam Bani Tamim. Semasa Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, hanya beliau seorang yang mengikuti Rasulullah SAW tanpa ditemani oleh orang lain. Rasulullah SAW mengahwini anak perempuan beliau iaitu Sayyidatina Aisyah tidak lama selepas penghijrahan ke Madinah. Beliau pernah menjadi kaya dan beliau juga dikenangi kerana jasanya membebaskan beberapa hamba yang beragama Islam dari tuan mereka yang kafir, termasuklah Bilal bin Rabah. Beliau mendapat gelaran As-Siddiq kerana sentiasa membenarkan setiap perkataan dan tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutamanya dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dan yang kedua, Al-Atiq, ya, sebagaimana yang telah diriwayatkan, Rasulullah pernah berkata kepada para sahabat, barang siapa yang mahu melihat kepada orang yang dibebaskan iaitu Al-Atiq daripada api neraka, maka lihatlah kepada Abu Bakar.
sejarah pelantikan Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah, ya, secara ringkasnya, semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sakit tenat, baginda telah mengarahkan supaya Sayyidina Abu Bakar mengimamkan solat orang Islam, dan sebagai isyarat itu adalah Rasulullah redha, ya, maksudnya melantik bagi Hind, ya, untuk Sayyidina Abu Bakar menjadi pengganti. Dan Jalaluddin As-Suyuti dalam karyanya Khulafa Ar-Rasyidin dalam ya, menceritakan selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW sebuah majlis, iaitu Majlis Syura yang dihadiri oleh golongan Ansar dan Muhajirin di Saqifah Bani Sa'idah, ya. Dan pada masa itu Sayyidina Abu Bakar pada mulanya mencadangkan dua nama sebagai calon sebagai khalifah, iaitu Sayyidina Umar dan juga sahabat lain Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dan akhirnya bila Sayyidina Umar telah memberikan bai'ah kepada Sayyidina Abu Bakar dan diikuti oleh Muhajirin dan Ansar, maka terlantiklah, ya, Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama dalam kerajaan Khulafa Ar-Rasyidin. Okay, next. Sumbangan Sayyidina Abu Bakar, ya, walaupun Sayyidina Abu Bakar hanya memerintah selama 2 tahun, tetapi beliau banyak menyumbang terhadap perkembangan Islam. Yang pertamanya peristiwa peperangan Islam menentang golongan Riddah, di mana masalah mula timbul apabila Sayyidina Abu Bakar dilantik menjadi khalifah. Masalah ini menggugat kestabilan dan keamanan kerajaan Islam. Banyak puak-puak Arab memberontak dan menentang khalifah. Setengah daripada mereka enggan membayar zakat, manakala ada pula yang kembali kepada menyembah berhala dan mengikut tradisi lama mereka. Ya, dan ada pula yang telah puak-puak ini mendakwa bahawa mereka hanya menurut perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memandangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, maka mereka tidak perlu lagi mengikut ajaran Islam dan mereka telah bebas. Sayyidina Abu Bakar menegaskan bahawa mereka bukan sahaja menyatakan tak setia kepada seorang pemimpin, malah mereka kini tergolong dalam golongan Muslim. Ada di antara mereka mendakwa bahawa mereka ialah Nabi dan Rasul. Maka bagi menumpaskan penghinaan dan perbuatan murtad ini, Sayyidina Abu Bakar telah melancarkan perang terhadap golongan yang digelar golongan Riddah. Hal ini merupakan permulaan siri peperangan Islam Riddah. Antara yang mengaku menjadi Nabi pada ketika itu ialah Musailamah Al-Kazab yang telah ditumpaskan oleh Khalid bin Al-Walid. Next. Yang kedua, sumbangan Sayyidina Abu Bakar ialah ekspedisi ke utara, ya, di mana Sayyidina Abu Bakar telah menghantar panglima-panglima perang ke utara di bawah memerangi Rom dan Parsi di bawah Panglima Khalid bin Al-Walid. Begitu juga di bawah pimpinannya 4 panglima terhandal, iaitu Abu Ubaidah Al-Jarrah, Yazid bin Abi Sufyan, Amr bin Al-As dan Syurahbil telah dikirim untuk menawan kerajaan menawan Syria. Yang ketiga, sumbangan yang besar ialah dalam bab pengumpulan Al-Quran, di mana Khalifah Abu Bakar As-Siddiq telah mengarahkan Zaid bin Thabit agar mengumpul dan menyusun semula naskah Al-Quran yang selama ini ditulis di atas kulit binatang, batu dan sebagainya untuk disalin semula. Ini kerana selepas peperangan ramai penghafaz Al-Quran yang terbunuh. Dan salinan tersebut telah disimpan oleh beliau sendiri dan diamanahkan kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidatina Hafsah dan Sayyidina Uthman bin Affan. Khalifah juga membukukan hadis Rasulullah sebagai panduan umat Islam bertepatan dengan situasi kemunculan ramai Nabi palsu yang mengelirukan masyarakat pada ketika itu. Walaupun hanya memerintah selama 2 tahun, jasa dan pengubat dan sumbangan Sayyidina Abu Bakar sebagai pemimpin pertama umat Islam sangat besar, di mana beliau telah menerima jawatan Khalifah Islam sebaik kewafatan Rasulullah, ya, yang tidak ternilai dan tiada galang gantinya. Bahkan kebanyakan daripada tindakan semasa pentadbirannya sangat penting demi kebaikan umat dahulu, sehinggalah ke hari ini terutamanya dalam pengumpulan naskah Al-Quran dan pembukaan himpunan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Next. Yang keempat, membahagikan wilayah pentadbiran, ya, di mana Khalifah Abu Bakar telah melicitkan pentadbiran dengan membahagikan kerajaan Islam dengan kepada 10 wilayah, ya, di bawah pentadbiran Amir, ya, namun kuasa utama masih di tangan Khalifah. Dan pembahagian wilayah ini telah memudahkan pentadbiran agar lebih bersistem serta senang diselenggara.
Yang kelima, memperkenalkan sistem gaji kepada tentera, di mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga memperkenalkan bayaran gaji kepada golongan tentera Islam. Selain itu, Khalifah juga telah mewujudkan undang-undang tanah seperti bayaran cukai, al-kharaj dan juga jizyah, ya, dan juga diberikan perlindungan kepada golongan mawali dan diberikan keistimewaan seperti kaum Arab tapi dikenakan cukai. Okay, next. Kewafatan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar wafat pada tahun 13 Hijrah ketika berusia 63 tahun. Ya, dan telah dikebumikan, disemadikan di sebelah makam Nabi Muhammad SAW di Masjid Al-Nabawi yang terletak di Madinah. Okay, next. Jadi ibrah, ya, daripada kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kita boleh ambil yang pertama iaitu tegasnya beliau dalam tindakannya untuk tujuan menjaga perpaduan ummah. Dibuktikan melalui peristiwa memerangi golongan riddah sebagai tindakan yang tepat untuk menjaga kesucian Islam dan perpaduan ummah pada ketika itu. Maka pada hari ini, ya, kita, ya, juga perlu mengambil tindakan yang tegas ke atas golongan-golongan yang terutamanya yang menyebarkan ajaran sesat dan juga fahaman-fahaman yang boleh mengelirukan pemikiran ummah untuk kesatuan umat Islam, terutamanya di Malaysia dengan kita membawa aliran mazhab pegangan ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua, mengamalkan sifat integriti dan amanah sebagai pemimpin. Kita lihat walaupun Sayyidina Abu Bakar hanya memerintah dalam masa yang singkat, tetapi banyak sumbangan yang dilakukan untuk kemaslahatan umum yang dapat kita kecapi sehinggalah ke hari ini. Jadi dapatlah kita semua GPI, ya, mengamalkan contoh terbaik iaitu terutamanya sifat integriti, ya, sebagai seorang pendidik, ya, untuk melahirkan pelajar-pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yang cemerlang di dunia dan juga di akhirat sebagai bekalan kita juga sebagai saham untuk kita juga di alam barzakh kelak. Okay, yang ketiga, mengamalkan sifat uhuwah fillah. Sebagaimana kita tahu bagaimana setianya Sayyidina Abu Bakar kepada setia kawannya Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah SAW. Ya, begitu jugalah maksudnya sikap tersebut itu merupakan contoh bukti yang terhebat dua orang sahabat yang bertemu dan berpisah kerana Allah, ya, dan diharapkan kita semua GPI di sekolah dapatlah mengamalkan sikap uhuwah fillah ini sesama ahli panitia di sekolah, ya, sentiasa bekerjasama, bantu-membantu, ya, untuk meringankan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing untuk melaksanakan usaha-usaha dakwah, usaha-usaha PDPC dan juga terhadap semua anak-anak murid kita di sekolah, insya-Allah. Okay, next. Dan tokoh yang kedua iaitu saya pilih Abu Ubaidah Al-Jarrah, ya, yang ada kaitan juga dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tadi, di mana Abu Ubaidah Al-Jarrah ini juga telah dicadangkan oleh Sayyidina Abu Bakar sebagai bakal khalifah, ya, sebab tu peristiwa di Saqifah Bani Sa'idah. Okey, nama sebenar beliau ialah Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah bin Hilal Al-Fihri Al-Qushairi, terkenal dengan nama Abu Ubaidah Al-Jarrah. Beliau merupakan salah seorang sahabat yang dijamin masuk syurga, berperawakan tinggi, kurus, berwibawa, bermuka ceria, selalu merendah diri dan amat pemalu. Kerana itu beliau disenangi oleh mereka yang mengenalinya, dan siapa yang mengikutinya akan merasa tenang. Itulah tanda-tanda orang beriman, kan, tanda-tanda ahli syurga. Bila dilihat wajahnya, tenang hati orang yang melihatnya, ya. Sebab ahli syurga semuanya orang baik-baik. Maka jadi kalau siapa yang maksudnya kebaikan itulah ya akan bawa kita ke syurga. Okay, Abdullah bin Umar pernah bercerita tentang keutamaan sifat dari Abu Ubaidah. Ada 3 orang Quraisy yang sangat bersih wajahnya, tinggi akhlaknya dan sangat pemalu. Bila berbicara, mereka tidak pernah dusta, dan apabila orang berbicara, mereka tidak cepat-cepat mendustakan. Mereka itu ialah Abu Bakar As-Siddiq, Uthman bin Affan dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Next. Okay, sedikit, ya, keistimewaan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Yang pertama, ketika dalam peristiwa perang Uhud, tatkala pasukan Islam kucar-kacir dan banyak yang lari meninggalkan medan pertempuran, Abu Ubaidah berlari untuk mendapatkan Nabi Muhammad SAW tanpa takut sedikit pun terhadap pihak lawan dan rintangan. Apabila didapati pipi Nabi terluka, maka Abu Ubaidah Al-Jarrah telah
berusaha mencabut ya rantai yang terkena pipi Rasulullah dengan gigitan giginya, dan usaha beliau itu telah menyebabkan 2 batang gigi hadapannya patah dan rongak ya, dan ia merupakan satu keberanian dan pengorbanan yang tidak ternilai kerana beliau telah menyelamatkan ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah. Okay, next. Okay, yang kedua, dalam satu peristiwa datang delegasi kaum Kristian menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengatakan, "Ya Abul Qasim, kirimkan bersama kami seorang sahabatmu yang engkau percayai untuk menyelesaikan perkara kebendaan yang sedang kami pertengkarkan. Kerana kaum muslimin di pandangan kami adalah orang yang disenangi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, "Datanglah ke sini petang nanti, saya akan kirimkan bersama kamu seorang yang gagah dan jujur." Dan dalam peristiwa tersebut, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memilih Abu Ubaidah bin Al-Jarrah untuk berangkat bersama mereka bagi menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Dan Rasulullah telah bersabda yang bermaksud, maksudnya sesungguhnya dalam setiap kaum terdapat orang yang jujur, dan di kalangan umatku adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Okay, next. Yang ketiga, beliau juga merupakan seorang yang zuhud, tidak tamak kuasa dan harta. Di mana contohnya di bawah pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab, Abu Ubaidah Al-Jarrah telah dilantik untuk menjadi ketua pasukan tentera Islam bagi menakluk kota-kota besar yang berada di bawah pimpinan Rom dan Parsi. Okey, ketika Khalifah Umar Al-Khattab berkunjung ke Baitul Maqdis, beliau singgah di rumah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dilihatnya yang ada dalam rumah ketua panglima perang itu hanyalah pedang, perisai dan pelana kuda. Lalu Sayyidina Umar bertanya kepadanya, "Wahai sahabatku, mengapa engkau tidak mengambil sesuatu dari harta rampasan perang sebagaimana orang lain mengambilnya?" tanya Umar Al-Khattab. Jawab Abu Ubaidah Al-Jarrah, "Wahai Amirul Mukminin, ini saja sudah cukup bagiku." Ya, Sayyidina Umar Al-Khattab melantik Abu Ubaidah Al-Jarrah memimpin tentera Islam bagi merebut kembali kawasan tanah Arab yang dijajah oleh kerajaan Rom. Maka maksudnya panglima perang kan ada jawatan, patut boleh dapat banyak harta, tapi beliau mengamalkan sifat yang memilih sifat yang zuhud dan tidak tamak kuasa dan harta. Maka kita kita ni kena ambil tibar lah ya, bila ada kuasa, ada harta, maka kita kena lebih bersifat zuhud ya. Okay. Next. Okay, ketika peristiwa kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar Al-Khattab ya radhiyallahu anhu mengatakan kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di hari Thaqifah itulah, Sayyidina Umar kata, "Hulurkanlah tanganmu agar saya baiat kamu kerana saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh dalam setiap kaum terdapat orang jujur dan orang yang jujur di dalam umatku adalah Abu Ubaidah." Tapi Abu Ubaidah menjawab, saya tidak mungkin berani mendahului orang yang dipercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam kita di waktu solat, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Oleh sebab itu kita patut menjadikannya imam sepeninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, next. Kewafatan Abu Ubaidah Al-Jarrah, yang menjelang kematian Abu Ubaidah Al-Jarrah, beliau berpesan kepada tenteranya ya, dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, puasalah di bulan Ramadan, berdermalah, tunaikanlah ibadah haji dan umrah, saling nasihat menasihatilah ya. Berilah nasihat kepada pimpinan kamu, jangan menipu, jangan terpesona dengan harta dunia. Okey. Dan Abu Ubaidah Al-Jarrah ini akhirnya meninggal dunia pada tahun 18 Hijrah di Urdun, Jordan ya, diserang penyakit taun ketika berumur 58 tahun dan dikebumikan di Jordan. Okey, ibrah ya yang dapat saya rungkaikannya dari kisah Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah ini. Yang pertama, mengutamakan masalah umum daripada kepentingan peribadi ya. Contohnya dalam peristiwa Thaqifah Bani Sa'idah, walaupun beliau tercalon sebagai khalifah selepas kewafatan Rasulullah dicalonkan oleh Sayyidina Abu Bakar, namun beliau akur dan yakin dengan pilihan yang telah diberi oleh Rasulullah dan juga baiat yang telah diberikan oleh semua muslimin ya, tanpa perasaan hasad, dengki ya, marah, dendam ya.
Begitulah juga kita kena sentiasa berlapang dada ya dalam melaksanakan tugas kita ya dengan jawatan-jawatan yang ada di sekolah ya kepada semua rakan-rakan kita. Okey, dan yang kedua, cinta yang mendalam terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibuktikan dalam peristiwa perang Uhud, dan beliau lebih mengutamakan keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan dirinya sendiri. Jadi memang selayaknya lah ya tempat Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah ini adalah dalam syurga ya. Rasanya okey, tak ada dah ya, insya-Allah. Kedua saja sahabat Rasulullah yang sempat kita bincangkan pada hari ini, insya-Allah akan ditambung lagi dengan sahabat-sahabat besar yang lain dalam perjumpaan yang lain yang akan disusun kemudian. Okey. Segala kekurangan, kelemahan adalah datang daripada diri saya sendiri dan yang benar itulah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Syabibah binti Syarmin daripada Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor yang membentangkan tokoh sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan juga Abu Ubaidah Al-Jarrah. Saya teringat Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, adakah ada orang yang boleh masuk syurga daripada semua pintu-pintu syurga? Dan Rasul menjawab, aku mengharapkan engkau dapat masuk ke syurga daripada semua pintu, kerana seseorang itu boleh masuk syurga dengan pintu-pintu yang dilebihkan kepada dirinya. Yang ahli sedekah boleh masuk dekat pintu sedekah, ahli puasa boleh masuk dengan pintu puasanya. Jadi suatu ibrah kepada kita untuk kita menjadikan mereka itu sebagai satu contoh-contoh, dan kita juga perlu menggali kisah-kisah sahabat sebenarnya untuk memotivasikan diri kita mengambil satu contoh-contoh pengajaran supaya kita akan terus lebih bersemangat untuk terus melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita masuk kepada isu-isu semasa slot yang keempat ini sebelum kita kepada sesi soal jawab. Jadi sekiranya para hadirin yang ada pada petang ini ada persoalan-persoalan yang ingin dijawab, bolehlah ditaipkan di in-call message supaya kita boleh tanyakan kepada 4 orang ahli panel kita pada petang ini. Ustaz Ghazali dah ada ke? Dah ada Ustaz. Okey, Ustaz. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, seterusnya tuan guru kita lah Ustaz Ghazali Omar ni. Saya rasa semua orang kenal dah dia. Sedikit latar belakang lah untuk kita lebih kenal. Ustaz Ghazali Omar dilahirkan di Anak Bukit Al-Ustaz Kedah, kemudian melanjutkan pelajaran di SK Seri Gunung, kemudian Maktah Mahmud dan juga Darul Quran di Kedah. Beliau melanjutkan pelajaran di Universiti Al-Azhar dalam bidang Al-Quran dan Qiraat. Telah mengajar 28 tahun Ustaz dan sekarang bertugas di SMKA Kuala Selangor. Jadi isu-isu semasa yang akan dibincangkan oleh Ustaz ialah mengenai perbezaan ideologi yang membawa kepada pecahan kat sini. Jadi Ustaz, isu-isu semasa yang ingin diketengahkan dan bagaimana kita mendepani isu-isu yang ada ini, walaupun ada perbezaan tetapi apa dia, kita masih lagi juga menjaga kesatuan ummah kita. Dan untuk itu saya persilakan Ustaz Ghazali untuk pastinya. Dipersilakan Ustaz. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Terima kasih kepada Al-Fadhil Naqib kita dan juga kepada para pembentang, tuan-tuan guru, ustazah ya sebelum daripada kita ni, sebelum saya ni, Alhamdulillah hari ni, dan juga kepada ustazah, cikgu-cikgu yang sama-sama join program kita pada petang ini. Alhamdulillah perkongsian yang sangat berguna dan bermanfaat daripada Ustaz Ali, Ustaz Zul tadi, ya, ustazah tadi pun, alhamdulillah perkongsian yang sangat bermanfaat ya. Yang kita kadang-kadang benda tu mungkin kita pernah lalu, kita pernah jumpa, tapi kadang-kadang kita nak ulang kaji seorang-seorang jadi malas. Sebab itulah bila kita bincang-bincang dalam usrah macam ni, alhamdulillah ia menimbulkan minat kepada kita untuk menambahkan pengetahuan dan mungkin menjadi satu pencetus ya untuk kita yang dah jadi ustaz-ustazah ni, cikgu-cikgu ni, untuk kembali mengulang kaji dan menambahkan lagi ilmu. Satu penyakit yang ada menimpa pada orang yang jadi ustaz-ustazah ni, dia rasa fed up dengan mengaji. Aku dah ada BA honors dah mengaji, apa lagi? Aku dah ada master, buat apa nak ngaji? Aku ada PhD. Ini satu penyakit. Saya pun kena, tuan-tuan pun kenalah. Ini penyakit ni. Ia penyakit malas nak ulang kaji. Kitab banyak. Ya, macam kami balik Mesir, Masya Allah, bawa balik kitab berlori-lori. Tapi nak buka kitab, ya Allah, malasnya kita. Mudah-mudahan program kita ini akan memotivasikan kita untuk bermuzakarah dan juga mengulang kaji. Baik, saya petang ni diamanahkan untuk membawa satu tajuk perbezaan ideologi ataupun orang sebut ideologi membawa kepada perpecahan. Tadi Ustaz Alim dah ulas dah tentang kita kena ada kesatuan rumah, penyatuan ya. Ustaz-ustazah pun dah cerita dah tadi, alhamdulillah. Jadi kita nak memulakan petang ni dengan macam Ustaz Alim tadi dia baca ayat Quran, saya pun nak baca juga ayat Quran. Cerita tentang perpaduan dulu ya. Bila kita sembang-sembang tentang perpecahan, tentu kita kena relatekan dengan lawan dia. Selalu ayat ni ustazah ya dibacakan oleh qari dan qari'ah kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Sadaqallahul azim. Allah menyatakan, pegang teguhlah kamu semua. Bila sebut kamu semua ni, semua orang Islam. Tak kira Arab, Melayu, Banjar, Jawa, Bugis. Asal nama orang Islam, kena pegang teguh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata pegang teguh dengan tali Allah. Bihablillahi jami'ah. Tali Allah ni, ulama tafsir kata nombor satu agama Allah. Ada yang kedua kata bil Quran wa sunnah. Dengan Quran dan sunnah. Jadi pegang teguh dengan agama, pegang teguh dengan sumber agama. Quran dan sunnah.
Wala tafarraqu, jangan kamu bercerai-berai, jangan pecah belah. Tak kiralah kamu tu keturunan apa, kamu tu parti apa, kamu tu ustaz ke ustazah ke cikgu, jangan berpecah belah. Kita orang Islam. Baik, kemudian wazkuru ni'matallah, ingatlah nikmat Allah kepada engkau. Dulu masa kamu jahiliah, ni ayat ni tuan-tuan diturunkan semasa Nabi SAW memperdamaikan di antara Aus dan Khazraj. Di Madinah Al-Munawwarah dulu orang Arab, Aus dan Khazraj ni suka gaduh. Sebab kes-kes lama-lama lah, macam Aus Khazraj ni macam kita lah, lebih kurang Jawa, Banjar, Bugis Melayu gitulah. Allahu Akbar. Ingat Allah kata, ingat dulu ni kamu masa jahiliah, masih belum masuk Islam, kamu bergaduh, bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hati-hati kamu. Dan dengan kurnianya, kamu menjadi bersaudara. Ya, orang Aus dengan Khazraj, Muhajirin dan Ansar dipersaudarakan oleh baginda Rasulullah SAW. Sedangkan pada masa itu, kamu berada di tepi jurang api neraka. Yakni kamu berada dalam kemurkaan Allah. Orang mati dalam kemurkaan Allah, jurang api neraka. Kamu berbunuh-bunuhan. Orang mati, bunuh, berbunuhan, gaduh-gaduh ni al-qatil wal maqtul kilahuma finnar. Pembunuh dan dibunuh kalau sama-sama gaduh ni, dua-dua akan masuk neraka. Na'udzubillah. Lalu Allah bagi tahu kamu dulu masa tengah perang, tengah gaduh, tengah bersengketa, dendam, putus silaturahim ni, kamu sedang berada di tepi jurang api neraka. Lalu Allah selamatkan kamu daripada sana. Allahu Akbar. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu agar kamu memperoleh petunjuk dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni tuan-tuan cerita tentang kewajipan untuk kita bersatu padu. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bersatu padu ni tuntutan daripada Al-Quran sebenarnya dan juga hadis Nabi SAW. Ya, dalam hadis banyaklah yang Nabi SAW suruh kita bersatu padu ni. Yadullah ma'al jamaah, ya, tangan Allah, yakni kekuasaan dan kekuatan Allah akan bagi bersama-sama dengan kesatuan ummah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik ya. Soalan ingin bertanya bagaimana adabnya dalam berpolitik. Ni cerita. Adabnya dalam berpolitik agar tidak bergaduh. Ini yang kita nak cerita ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang Islam dengan sebab dia berbeza parti, dia putus silaturahim. Hukumnya haram. Ada orang Islam dengan sebab dia berbeza parti, dia tidak tegur menegur antara satu sama lain, juga haram. Nabi kata la yahillu li muslim ayyahjura akhahul muslim fawqa salasati ayyam. Tidak halal bagi satu orang Islam dia meninggalkan saudaranya dengan sebab bergaduh bertelingkah ni 3 hari lebih, maka dia tak cakap 3 tahun, 30 tahun, maka orang ni haram. Ya, Nabi sebut tidak halal. Allahu Akbar. Jadi dengan sebab dia berbeza parti politik, berpolitik, maka dia zalim menzalimi, dia fitnah memfitnah, lagilah haram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu kita balik cerita tadi. Tajuk kita nak cerita tentang apa sebab-sebab perpecahan. Antara sebab-sebab perpecahan ni ialah perbezaan ideologi. Ideologi ni bahasa bukan bahasa kita asalnya ya. Ideologi ni bahasa yang digunakan pakai dalam kamus ini, iaitu dasar pemerintahan. Dalam kamus. Kita tengok dalam kamus apa Dewan, kamus Dewan dia kata, yang dia katakan ideologi itu apa benda yang kita kontak kita lah. Ya. Kita ada orang gaduh bukan sebab ideologi. Dia gaduh sebab mazhab. Ada yang gaduh sebab suku-suku. Ya, awak orang Kelantan, saya orang Kedah gaduh sebab bola. Ada juga macam-macam sebab-sebab pergaduhan ni. Tapi kita nak fokus ni iaitu dalam dunia demokrasi. Dalam dunia demokrasi ni, perebutan kepada kerusi, ya, jadi offer daripada parti-parti politik ini, ada yang nak bawa dasar Islam, ada nak bawa dasar sekularisme, ya, ada yang nak bawa dasar apa lagi, nasionalisme, ada macam-macam ni. Jadi mereka ini kadang-kadang bila bersaing untuk pemerintahan boleh menyebabkan permusuhan. Allahu Akbar. Jadi kita tengok dalam kaedah ta'rif, kita nak tahu sesuatu kena tengok ta'rif dulu, ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita nak tengok ta'rif dulu. Dalam bahasa Yunani, ta'rif dia iaitu
ideologi ni daripada idean dengan apa? Dengan logos, yakni pandangan, muslihat, idea, cita-cita, ya. Masing-masing ada idea. Kita kat sekolah, kita konteks sekolah. Antara satu orang dengan cikgu lain, dia ada macam-macam idea. Tadi saya baca satu keluhan satu orang cikgu. Wallahualam dia betul ke tidak, tak tahu lagi. Dia kata, saya terpaksa letak jawatan. Kan? Saya terpaksa letak jawatan, tak nak jadi cikgu sebab saya gaduh dengan pihak pentadbir. Saya bagi pandangan, di reject, ditolak dan sebagainya. Allahu Akbar. Ya. Jadi ini pandangan. Ya, pandangan idea ni iaitulah kadang-kadang dalam istilah ni idea yang dikemukakan, yang dipaparkan, yang membentuk keyakinan dan faham untuk mewujudkan cita-cita. Jadi ideologi ni maksudnya apa? Iaitulah kita bagi idea, pandangan, kita buat satu berdasarkan keyakinan ni, kita berjuang di atas dasar tersebut. Jadi ingat ya, kita orang Islam, maka ideologi kita mesti juga berpaksikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebab itu kita baca ayat tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Allah dah sebut orang Islam kena berpegang teguh. I'tisam ni maknanya pegang teguh dengan bihablillah, dengan agama Allah. Kita walaupun kita cikgu, kita bukan ustaz. Ada setengah orang, ustazah pun tak nak dipanggil ustazah. Allah ustaz, saya kalau dipanggil ustaz, saya segan sangat. Sebenarnya bagus ya. Saya ingat dulu, saya kecil-kecil dulu, saya nakal tau. Tapi orang kampung saya, panggil saya ustaz daripada kecil. Kan? Saya belajar di Maktab Mahmud tu, saya nak pakai seluar pendek main bola macam orang lain pun malu. Sebab saya orang panggil ustaz. Ya ustaz, kan? Saya tak pergi masjid pun malu sebab orang panggil ustaz. Kita mulakan membentuk peribadi kita tu dengan panggilan. Macam orang balik Mekah lah. Ya. Orang balik Mekah dulu-dulu. Zaman Nabi dan sahabat tu orang tak panggil ya haj. Tapi orang balik Malaysia, orang panggil haji. Supaya dengan status itu, panggilan itu, boleh menjadikan dia sedar diri. Dia rasa insaf. Aku adalah merupakan satu orang yang telah menunaikan ibadat haji. Tentulah aku kena ada perwatakan yang tak serupa. Tapi baik, kadang-kadang idea-idea kita di sekolah dengan pentadbir mungkin berbeza. Kita kadang-kadang ada idea kita yang ditolak, yang di-reject pentadbir, dia ada idea kita dalam mesyuarat. Dia kadang-kadang ideologi ni kalau kita gunakan untuk naikkan diri kita atau kita gunakan sebagai kepentingan peribadi, dia boleh mencetuskan perbalahan. Bukan kata peringkat ummah sahaja, di sekolah pun boleh menyebabkan bergaduh. Dalam rumah tangga kita pun, isteri kita yang banyak idea, kita pun banyak idea. Jadi berlaku percanggahan. Maka boleh gaduh suami dan isteri dan sebagainya. Jadi itu nak cerita. Kita bergaduh dia ada banyak sebab. Ya, itu pergaduhan. Jadi ingat ya, dalam hadis Nabi SAW memberi amaran. Nabi bagi tahu kepada kita umat terdahulu akan berpecah dan umat Nabi Muhammad pun akan berpecah. Iftaraqat al-Yahud. Ya, Nabi kata apa? Yahudi akan berpecah. Wan Nasara, ya, orang Yahudi akan berpecah. Yahudi berpecah kepada ala ihda, ya, ala ihda au sintaini, ya, wa sab'ina firqah. Nabi kata orang Yahudi ni ala ihda maksudnya 71 atau 72 puak orang Yahudi. Ya, nampak Yahudi macam satu, tapi saya nak sebut orang Yahudi walaupun berpecah 71 atau 72 puak, seluruh dunia Yahudi bersatu padu untuk menentang Islam. Yang ni kita kena faham. Nabi bagi tahu Yahudi ni dia ada firqah dia. Orang Yahudi dekat Ukraine tak sama dengan Yahudi dekat Rusia, dekat Iran dia tak sama, dia punya cara hidup dia pun tak serupa. Tapi mereka ini akan bersatu padu di atas isu yang melibatkan kepentingan Yahudi. Seluruh Yahudi akan bekerjasama dalam isu-isu yang membangkitkan kekuatan mereka. Seluruh Yahudi. Ini kita kena ingat. Begitu juga kata Nabi wa tafarraqatin nasara ala ihda aw sintain wa sab'ina firqah. Begitulah juga orang Nasrani akan berpecah belah pada 71 atau 72. Ada setengah hadis dia bagi Yahudi 71, orang Nasara 72. Tapi kena ingat orang Nasara juga mereka akan bergabung. Tengok baru-baru ni kan. Apabila Rusia berperang dengan Ukraine,
Ukraine tu proksi Yahudi. Yahudi banyak dekat Ukraine. Dan dia juga adalah merupakan negara yang dinaungi oleh NATO. Seluruh NATO telah mengadakan sidang dan mengambil keputusan boikot Rusia dan mengenakan tekanan pada Rusia, dan mereka hantar seluruh senjata yang mereka ada hantar kepada Ukraine untuk berperang dengan Rusia. Ingat tu. Itu nak ceritanya, walaupun mereka berpecah belah, tapi dalam isu-isu yang berkaitan kepentingan mereka, mereka boleh bersatu padu. Tapi Nabi kata taftariqu ummati ala 73 firqah. Umat aku lagi dahsyat, kata Nabi, akan berpecah belah kepada 73 puak dan golongan. Macam-macam asbab berlakunya perpecahan. Allahu Akbar, ya. Ini hadis rawahu Abu Dawud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ustaz-ustazah, cikgu-cikgu yang hadir bersama pada petang ini, ya, orang bila bergaduh ni dia ada banyak sebab, ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kenapa umat Nabi ni bergaduh sangat ni sampai 73 puak ni? Allahu Akbar. Sebab yang pertama, umat di akhir zaman tidak menjadikan Quran dan Sunnah sebagai dasar. Masing-masing tak nak balik pada Quran. Orang dah tak baca Quran. Ya, saya tertarik dengan Ustaz Alim. Tak sangka Ustaz Alim suara sedap. Allahumma salli. Tahniah Ustaz Alim, ya. Seronok saya tengok. Lama tak jumpa Ustaz Alim. Walaupun jiran. Jiran sebelah sekolah je tak jumpa. Allahumma salli Muhammad. Ustaz Zul, ya. Tahniah Ustaz Zul. Pembentangan hadis yang menarik. Baru jumpa dengan Ustaz Zul. Tapi Ustaz Zul cakap Kedah. Saya pelet sini Ustaz Zul, ya. Saya tak cakap Kedah. Campur-campur. Allahumma salli Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Sebab yang pertama adalah sebab tak nak rujuk balik kepada Quran dan Sunnah. Dah tak baca Quran, dah tak faham Quran, tak nak ikut Quran. Allah Ta'ala sebut, ya, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Ada satu hari kisah, ya. Kisah Nabi dengan para sahabat. Satu hari Nabi duduk dengan para sahabat, Nabi ambil satu kayu tau. Nabi pun, sahabat dia tengah sembang-sembang ni, Nabi lalu kat depan, kemudian Nabi ambil satu kayu dan Nabi gariskan kayu tu panjang buat line. Kan? Sahabat pun tengok apa Nabi nak buat ni, buat line panjang-panjang ni. Kemudian Nabi pun ambil kayu tu, Nabi buat line pula kiri kanan tu, Nabi buat line-line. Dia Nabi baca ayat ni. Nabi kata, dan ingatlah bahawasanya inilah jalanku, yakni Islam, jalan yang lurus. Fattabi'u, ikut Islam. Yang ikut Quran dan hadis Nabi SAW. Maka hendaklah kamu ikut, jangan ikut jalan lain daripada Islam. Nasara, Yahudi, izm yang lain yang liberal lah, plural lah, macam-macam ada sekarang ni. Jangan, kerana jalan-jalan itu akan menyebabkan kamu tercerai-berailah, terrengganglah kamu, terpisahlah kamu daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, agar kamu jadi orang yang bertakwa. Sekarang ni orang bergaduh, ya. Dulu imam mazhab, dia walaupun dia 4 mazhab, dia tak gaduh sebab masing-masing hujahnya Quran dan Sunnah. Contoh Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i dalam hukum korban. Hukum korban yang kita nak korban ni sahaja. Imam Syafi'i menyatakan hukum korban sunat muakkad. Imam Abu Hanifah kata tak, dia adalah fardu. Dia bukan sunat, tapi dia fardu yang kifai. Fardu yang memada dengan satu keluarga, satu ekor binatang korban buat. Kalau tak buat, dosa satu keluarga. Tanya, mana dalil? Imam Syafi'i kata dalil dia, inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan pada engkau, wahai Muhammad, dan umat kamulah nikmat yang banyak, solatlah kamu kerana Allah, wanhar, sembelihlah. Perkataan wanhar kata Imam Syafi'i dia relate dengan perkataan salli. Salli itu solat, wanhar dan hendaklah korban. Jadi kalau solat tu sunat, maka korban pun sunat sama. Kan, Allahu Akbar. Bila orang tanya Imam Abu Hanifah, apa dalil kata wajib? Dia kata dalil dia, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika, salatlah kamu kerana Allah ikhlas. Ikhlas tu wajib. Salat kerana Allah, yang mana wajib, yang mana ni? Salat sunat,
solat sunat Idul Adha sunat, tapi kerana Allah tu wajib. Wanhar, sembelihlah kamu ibadat kepada juga kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia kata wanhar itu al-amru lil wujub. Amar itu wajib. Makna dua-duanya berpegang dengan Quran dan Sunnah. Tak ada gaduh. Dua-dua istidlal daripada ayat yang sama. Dua-dua istidlal dia. Mereka balik pada Quran dan Sunnah dan mereka boleh berlapang dada. Tak apalah ijtihad kamu, aku ijtihad aku. Kan? Tapi kita yang bergaduh sekarang ni, Allahu Akbar. Sekarang ni ada satu polemik ya. Bukan cakap ideologi politik saja. Ideologi lain pun sekarang ni ada polemik antara ustaz dengan ustazah, gaduh kan. Sebab apa? Sebahagian daripada masyarakat kita ada jadi ustaz dan ustazah tapi tak nak rujuk pada dalil. Bila orang tanya ustaz mana dalil, dia kata tak perlu pada dalil. Barang siapa banyak bertanya kuranglah imannya. Astagfirullahalazim. Ya jadi kita polemik ustaz-ustazah ni yang penceramah-penceramah yang masyarakat duk pening ni. Sebab sebagai ustaz-ustazah ni dia jadikan cerita atas cerita tu sebagai hujah. Merapu lah. Jadi merapu macam contohnya perpindahan alam roh. Roh Saidina Abu Bakar pindah pada Ahmad bin Hanbal, pindah. Ini semua tak balik pada Quran dan hadis. Kalau balik, kita ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i hujah dia Quran dan hadis. Imam Malik Quran hujah dia pada Quran dan hadis. Ni macam sekarang ada satu, kita ada baca kitab Zanji kan. Ada satu kepercayaan orang kita ni, iaitulah perkara yang pertama dicipta oleh Allah ialah Nur Muhammad. Nur Muhammad tu yang pertama dicipta oleh Allah dia kata. Padahal kita baca Quran, yang pertama dicipta oleh Allah ialah Nabi Adam alaihissalam, terang-terang dalam Quran. Ada pula dia bawa hujah, baru dia ada satu ustaz. Dia kata laula Muhammad ma khalaqallahu al-ard. Kalau tidak kerana Muhammad, nescaya Allah tak jadikan makhluk dan juga bumi ni. Maka orang bila kita rujuk itu hadis palsu. Maknanya bila kita rujuk tak ada yang bercanggah dengan Quran dan hadis ni. Jadi itu yang timbul. Akhirnya bila ustaz-ustaz tegur, maka ustaz-ustaz tu dilabel. Padahal kita semua adalah bermazhab Syafi'i. Imam Syafi'i sumber rujukannya Quran dan hadis. Kita ikut ulama ke ikut Quran hadis? Kita ikut ulama yang ikut Quran dan hadis. Dia orang tanya saya, ustaz, kalau guru kita sebelah kiri, Quran dan hadis belah kanan, kita nak ikut mana? Saya kata, ikutlah guru kamu yang ikut Quran dan hadis. Dan dia tidak akan ke kiri, tapi dia pasti ke kanan. Kalau ada satu guru ke kiri, jangan ikut dia. Ikutlah guru-guru yang lain, guru alim ulama yang semuanya ke kanan bersama dengan Quran dan hadis. Kalau ada orang bercanggah, maka jangan ikutlah dengan syaz. Sebab Nabi kata, la tasyami'u ummati ala dhalalah. Umat aku tidak akan bersatu padu di atas sesat selagi mana mereka pegang Quran dan hadis Nabi SAW. Ya? Okay. Sebenarnya sebab yang kedua, kenapa orang gaduh-gaduh ni juga? Sebab tak mengambil keseluruhan agama. Sebahagian ni, dia nak ambil sikit. Dia kata dalam bab, saya nak ambil bab zakat je. Pemerintahan tak nak pakai. Hukum Islam tak nak pakai. Saya nak ambil bab ni, riba saya tak tolak. Astagfirullahalazim. Inilah yang Allah peringatkan. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu hazzan mimma dhukiru bih. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. Surah Al-Ma'idah ayat 14. Allah sebut antara orang ada di antara manusia ni yang berkata, mereka mengaku kami orang Nasrani. Mereka juga mengambil perjanjian setia dengan Allah Ta'ala, iqrar. Macam kita lah kan, inna salati, samalah. Tapi mereka lupakan sebahagian daripada apa yang diperingat pada mereka. Lalu kami tanamkan permusuhan dan kebencian di antara sesama mereka hingga hari kiamat. Perasan tak Ustaz-Ustazah, kita ajar anak-anak murid kita, setiap hari kita akur janji dengan Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat aku, ibadat aku, hidup aku, mati aku, semua untuk Allah. Ni aku janji. Tapi apa yang berlaku dalam hidup kita, dalam pakaian pun tak nak ikut Islam. Ustaz-ustazah ada yang ambil pinjaman pun tak nak ikut Islam dah. Payah sangat ustaz. Kalau kira riba, payah nak buat loan. Tengok. Inilah punca pergaduhan. Inilah punca sebagian nak Islam penuh, sebagian nak sikit-sikit.
Sebagian nak Islam tanpa hudud. Sebagian nak Islam tapi kita nak zakat saja ikut Islam. Nikah kahwin, ada datuk nikah kahwin. Jadi kita nak Islam yang syumul, Islam yang keseluruhan. Baik, seterusnya. Yang ketiga, apa sebab kita gaduh ni, iaitu kejahilan ummah. Allahu Akbar. Manusia ni hidup dia kalau dia jahil. Allahu Akbar. Al-jahilu adu li nafsi. Orang jahil ni musuh pada diri dia. Allahu Akbar. Kadang-kadang sama-sama kita pun gaduh. Dia tak sedar implikasi pada ummah ni. Ya, dia tak sedar. Kalau orang Islam sama Islam gaduh, disebabkan ideologi, akhirnya banyak negara Islam yang roboh, ditakbir dan diperintah oleh golongan kufar. Oleh kerana orang Islam gaduh, ekonomi Islam runtuh, kestabilan hilang dan sebagainya. Inilah sebab itu bila kita ni tidak berdasar pada ilmu, kita mudah gaduh dengan orang. Ya, orang ada ilmu. Kita tu imam-imam senang je. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hanbali kan. Imam Abu Hanifah, dia tak pernah gaduh, dia tak pernah maki imam-imam lain. Imam Syafi'i pergi tempat orang bermazhab Abu Hanifah. Dia pergi sana, dia tak pernah kunut tau. Kenapa dia tak kunut? Sebab dia menghormati perbezaan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi itu antara punca kita jahil. Kadang-kadang kita ustaz-ustazah ni pun jahil juga, bukan pandai sangat pun. Kita pun nak lawan alim ulama, tutup guru dan sebagainya. Lepas tu kita nak balik kepada Islam, kita balik, kita basmi kejahilan ni. Macam mana nak basmi? Inilah kerja kita ustaz-ustazah. Kerja ustaz-ustazah lah ni. Kita nak, yang pertama sekali, kita bukan orang politik. Kita bukan orang politik. Tapi kita kena tahu politik. Kita bukan pentadbir, tapi kita sebahagian daripada kerja-kerja pentadbir. Kita bukan pemimpin, tapi kita melatih dan melahirkan kepimpinan. Sekarang ni anak-anak yang berada di sekolah-sekolah ni, inilah bakal-bakal pemimpin masa depan. Inilah harapan kepada umat ini. Jangan kita kata harapan pada sekolah aja. Anak-anak yang berada di tangan kita ni, kalau kita tak cakap, kita tak didik, kita biarkan mereka berada dalam kejahilan, mereka akan meneruskan legasi kejahilan dan terusnya legasi perpecahan dan perabaian kepada kesatuan ummah. Sangat berbahaya kepada ummah di masa depan. Allahumma salli alaihi wasallam. Dan akhirnya kita dah sampai penghujung ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ustaz Alim ya, buat ism cipta manusia, ambil Quran dah dia betul-betul, alhamdulillah ya. Jadi kita balik. Kenapa kepentingan, tajuk kita nak bahas tadi, iaitu kepentingan mempertahankan perpaduan ummah ni apa sebab? Banyak sebab lah ya. Nabi Muhammad SAW datang menyatu padukan antara Aus dan Khazraj. Apa jadi? Akhirnya tertegak negara Islam di Madinah Al-Munawwarah. Akhirnya umat Islam ada punya kekuatan. Jadi banyak sebab ni ya. Jadi bila kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad bersatu padu ni, kita ada izzah. Yadullah ma'al jamaah. Ya. Yadullah ma'al jamaah. Allah memberikan kekuatan. Tangan Allah ni maksudnya kita terjemah takwilkan sebagai Allah akan memberikan kekuatan bersama-sama dengan perpaduan. Barulah wujud kehidupan bermasyarakat dekat sekolah ya. Ada orang tanya saya, Ustaz duduk di SMK tak pindah-pindah? Saya kata saya nak pindah buat apa selagi belum dipindahkan? Saya seronok di SMKA kan, saya tak gaduh dengan orang kan. Seronok je, semua ada adik-beradik saya belaka. Pentadbir adik-beradik saya, kawan-kawan adik-beradik saya. Saya anggap balik pergi sekolah tu jumpa anak-anak murid macam anak-anak saya. Seronok kan? Cuba saya gaduh dengan pentadbir, tentulah saya rasa tak best kan. Contoh. Jadi kita nak wujud kestabilan. Ni macam sekarang ni. Bila kita acik label tak seronok. Jadi kita kena wujudkan kestabilan ini melalui perpaduan tadi. Yang kedua, tentulah kestabilan ini dapat mengelakkan perbalahan antara kaum kita takut ni. Orang Islam dahlah sikit dekat Malaysia. Orang Islam ada 60%. Bila kita ni sama-sama kita bergaduh sesama Islam, cikgu dengan ustazah gaduh, ustazah sama ustazah gaduh, pemimpin parti ABC gaduh sama-sama, tak boleh wujudkan kata sepakat, tak boleh buat mufakat, duduk sama-sama bincang elok demi perpaduan ummah ni, akhirnya 60% akan dikalahkan oleh sebanyak 40%. Sebab 60% kalau pecah 3 puak, 20-20 dah jadi 20-20 kan. Jadi yang 40 akan menang. Orang kafir ni dia pandai, dia nampak macam gaduh, tapi mereka akan bersatu. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, al-kufru millatul wahidah. Ingat, orang kafir tu millatul wahidah, agama mereka tetap satu.
Walaupun mereka mungkin bangsa banyak, tapi demi perpaduan kekufuran mereka akan bersatu padu. Dan inilah nak jaga ni. Bila kita bersatu padu, kita nak jaga keselamatan, kesejahteraan masyarakat negara, dan yang paling penting agama kita. Perpaduan ummah ni demi survival agama kita, umat di masa hadapan. Kita dah lihat bagaimana negara-negara umat Islam dahulu yang hancur. Bagaimana Andalusia jatuh ke tangan kufar, dibunuh orang Islam beribu-ribu, ratus ribu kerana perpecahan di antara mereka. Ya Allahu Akbar. Orang kafir ni, dia tak kira awak mazhab apa. Bila berlaku peperangan, dia tak tanya, okey, mazhab Syafi'i silakan lepas. Oh, ni Wahabi bunuh. Oh, yang ni Hanafi bunuh. Yang ni Amali bunuh. Tak. Dia akan kira kamu adalah orang Islam. Dia tak kira kita, cuma dia wujudkan pergaduhan ni supaya kita gaduh dan lemah. Kita gaduh dan lemah. Dia akan wujudkan pergaduhan macam ni. Sekarang ni musim label tau. Bila orang tegur sikit, ni ustaz ni nampak macam Wahabi sikit ni. Yang ni dia kata, yang ni aswaja ni. Label-label ni. Akhirnya kita sama-sama kita masing-masing tak mempercayai. Tegur saja. Macam baru ni ada orang tanya saya. Saya ceritalah isu sikit kan. Orang tanya, ustaz, apa komen ustaz tentang perpindahan alam ruh ni? Pindah apa? Saya tanya, pindahlah roh Abu Bakar masuk dalam Ahmad Ibn Hanbal. Saya kata, walaupun kawan saya yang cakap macam tu, kekarutannya saya tak akan sokong, saya tak akan syubhah. Yang benda salah, dia salah. Yang dia betul banyak, tapi yang dia salah kena cakap salah. Salah tetap salah. Kan? Allahu Akbar. Ni ada juga di Kelantan, ada satu ustaz ni, dia kata Nabi datang solat surau dia. Ni pun karut-marut dan sebagainya. Saya kata yang karut-marut adalah salah. Kita kena berani. Qulil haqqa wa in kana murra. Qulil haqq. Katakanlah yang benar. Walaupun kebenaran itu pahit. InsyaAllah dengan budaya tegur-menegur. Dan bukan label. Jangan kita label-label. Sebab kita balik pada Quran dan Sunnah. Yang bercanggah. Ni kata Imam Ahmad Ibn Hanbal. Kata Imam Malik rahimahullah. Imam Malik rahimahullah. Dia duduk dekat makam Nabi SAW. Dia duduk dekat kubur Nabi tu. Apa dia kata? Dia kata setiap orang boleh berkata-kata. Tapi setiap kata-kata manusia itu boleh diterima dan boleh ditolak. Kecuali sahibu hadzal maqal. Kecuali tuan ini. Yang berkata ini tuan ni. Sahibu hadzal maqam. Tuan punya maqam ini. Kalau dia kata, kita tinggal yang lain. Kalau dia cakap, tinggal yang lain. Kita ambil kata-kata dia. Itu pesan daripada Imam Malik rahimahullah. Jadi saya rasa cukup penyampaian saya pada petang ni. Saya ibarat mengajar itik berenang ni. Ustaz-ustazah yang dah pandai-pandai ni semua. Tak maaf kalau saya salah. Sama-sama kita betul membetulkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada naqib kita. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Ghazali. Lama dah tak dengar suara Ustaz ni. Tuan-tuan yang rahmati Allah, kalau ada yang ingin bertanya, boleh onkan mic. Kita ada 4 orang panel yang boleh membantu untuk memberi pencerahan. Dan kalau malu boleh juga typekan di ruangan in-call message kat situ tu. Kalau boleh. Dan sebelum itu, sebelum saya nak ni, ingatkan tekanlah link kehadiran untuk kita ambil kehadiran kita pada hari ini. Kalau ada saya persilakan, kalau ada sambil inilah sambil kita menunggu kalau ada yang ingin bertanya. Okey, para ustazah di peringkat jabatan dan juga PPD telah melantik sebenarnya jurulatih dakwah yang boleh kita ambil manfaat daripada mereka selain daripada ustaz-ustaz Ghazali dan ustaz-ustaz yang lama, untuk kita ambil manfaat daripada kita untuk kita melaksanakan program-program dakwah di sekolah. Kalau kita tadi yang cakap mungkin anak-anak murid kita dah jemu dah boleh nak ambil juga. Antaranya di sini ialah yang disenaraikan kepada saya ni Ustaz Haji Kamil bin Siddiq, Ustaz Muhammad Rozalil bin Ismail, Ustaz Sarifuddin bin Ghairan, Ustaz Muhammad Fairuz bin Ismail, Ustaz Muhammad Helmi bin Abdul Rahman, Ustaz Zulkifli bin Mat Sakam, Ustaz Muhammad Hasnul bin Jantan, Ustaz Muhammad Rashid bin Sapari, Ustazah Nurul Aini binti Muhammad Nawi,
Ustazah Rozita binti Sayan, Ustazah Siti Ruqayyah binti Wahidin, dan Ustazah Sumiati binti Sarip, ya. Yang kita boleh ambil manfaat lah daripada kat sini untuk kita sama-sama membangunkan, memajukan, ya. Dah dekat ni pun ada, ya. Untuk kita ni. Okey Ustaz, saya ingin bertanya bagaimana Saya ingin bertanya bagaimana adabnya dalam berpolitik agar perpecahan tidak terjadi. Boleh Ustaz Ghazali respon sedikit soalan di sini dalam 3 minit untuk kita sebelum kita tutup ni. Dipersilakan Ustaz. Okey, dengar tak Ustaz? Okey. Dengar Ustaz. Dengar, okey, terima kasih. Yang pertamanya, adab dalam politik ni iaitu kita minta semualah pemimpin politik ni nombor 1 letakkan keutamaan berpolitik itu untuk mencari keredaan Allah. 1. Yang keduanya, kena letakkan kepentingan ummah melebihi kepentingan peribadi. Yang ketiganya, kena amalkan prinsip bertasamuh, bertolak ansur dan musyawarah. Tak ada ruginya orang-orang yang bermusyawarah. Jadi kita doalah supaya pemimpin-pemimpin parti politik ni di atas tu dapat selalu berjumpa. Memanglah ada pro and kontra, ada kurang lebih, tapi kita doalah. Dan kita yang di bawah ni kena selalu mendoakan mereka supaya diberi petunjuk dan hidayah. Ya, kalau ada doa kita yang mustajab, utamakan doa untuk pemimpin-pemimpin kita diberi taufik dan hidayah. Dan kita kena tunjukkan perwatakan itu daripada awal. Kita nak kepada perpaduan ummah. Ya, walaupun kita boleh berbeza parti dan politik, macam-macam kita boleh berbeza pendapat dan pandangan, tapi kita last kali balik kepada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Itu saja jawapan saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz di atas penjelasan. Tak lama lagi ni kita dah dekat-dekat dah musim pilihan raya. Biarlah kita menjaga adab-adabnya agar matlamat untuk kita membela agama itu tercapai. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya rasa kita tutup sampai di sini hataf sesi yang ketiga. Dan saya bagi pihak yang menganjurkan mengucapkan jutaan terima kasih kepada tim daripada SMK Kuala Selangor yang menjadi admin untuk program pada ini, di samping juga pembentang-pembentang yang sama-sama berkongsi ilmu kita pada hari ini. Jadi akhir kalam daripada saya, mohon ampun maaf di atas kekurangan kesilapan yang berlaku. Jumpa lagi di lain kali. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.